ataupun Targeted Enhanced Movement Control ataupun TEMCO ini, ianya akan turut melibatkan penutupan beberapa industri yang sebelum ini telah pun dibenarkan kembali beroperasi ketika kita dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun fasa pemulihan PKPP. Dan melihat kepada perkara ini, antara industri yang paling teruk terjejas adalah industri pelancongan. Dan untuk itu kita bersama dengan Tony Chew. Beliau merupakan pemain industri yang juga merupakan pemain industri agensi pelancongan. Tony sudah berada di talian bersama kita. Selamat pagi, Tony. Selamat pagi. Tony, kita memahami bahawa salah satu pendapatan yang menyumbang kepada pendapatan negeri Sabah adalah daripada pelancongan, sektor perkhidmatan. Tetapi apabila berlakunya Perintah Kawalan PKPD diperketatkan ini di negeri Sabah, bagaimana agensi-agensi atau pemain industri pelancongan khususnya di Sabah ini dapat memastikan survival mereka sekurang-kurangnya selepas habis tempoh PKPD ini? Ya. Ya, okey. Industri pelancongan ini, ya memang betul. Dia adalah antara satu industri yang menghadapi impak yang paling terjejas ataupun paling teruk yang oleh pandemik COVID-19 ni. Dan impak sebenarnya ini adalah bermula dari awal tahun 2020. Justru itu dengan yang PKPD yang sekarang yang dilaksanakan di Sabah ini, buat masa ini kebanyakan pemain industrial adalah scale down, iaitu kurangkan komitmen, sama ada yang kemungkinan terpaksa suspend ataupun hibernasi untuk bertujuan untuk kurangkan cost commitment supaya dapat bertahan berlangsung sehingga selepas yang PKPD ini, maupun untuk bertahan sehingga tahun depan, memandangkan isu COVID ini sampai hari ini, terutama sekali dari Sabah ini masih pada tahap yang agak tinggi berbandingkan dengan Semenanjung. Jadi dia quite dan disebabkan oleh itu pelancong ataupun tetamu pelancong untuk pemain industri ini pada masa ini memang tiada, ataupun boleh dikatakan pendapatan sifar ataupun hampir sifar, jadi hampir zero income. Jadi jika keadaan ini berterusan dan belum dapat diselesaikan dengan masa yang terdekat, saya rasa banyak pemain industri tidak dapat survive melalui pandemik ini, maupun hotel, homestay, operator, even destinasi dan sebagainya. Ada sebab semua mempunyai cost operating yang besar, dan selain daripada itu juga mempunyai komitmen bayaran ansuran bank yang berat. Itulah yang sedikit banyak keadaan pemain industri pelancongan di Sabah. Tony, kita juga memahami bahawa ini adalah satu perkara yang mungkin sukar untuk dielakkan, tetapi kerajaan telah pun melakukan ataupun memberikan inisiatif untuk sekurang-kurangnya menampung impak yang sedang dihadapi ini. Adakah Tony melihat bahawa survival industri pelancongan di Sabah ini memerlukan mungkin suntikan ataupun lebih banyak inisiatif ataupun insentif seperti penjana ataupun geran khas prihatin yang telah pun diberikan sebelum ini dalam belanjawan yang akan diumumkan tidak lama lagi? Ya, saya rasa itu amat penting untuk menampung untuk pemain industrial di berterusan. Disebabnya apa yang saya telah katakan, impak ni dia bukan mulai pada bulan ni ataupun bulan 2-3 bulan yang sebelum. Sebenarnya impak yang terjejas ni adalah bermula dari awal tahun
bulan ini, awal bulan tahun ini. Jadi apa-apa resources yang sedia ada, saya rasa kebanyakan depleted, telah kurang sebab untuk menampung berterusan dengan begitu banyak bulan sampai sekian hari ini. Jadi saya rasa kerajaan untuk memberi suntikan ataupun penjana yang khas untuk industri pelancongan ataupun special moratorium kepada pemain industri itu agak crucial sebab setelah moratorium ditamatkan, antara satu kos yang paling besar yang di mananya kebanyakan pemain industri tidak dapat nambung adalah komitmen untuk bayar balik kepada bank pada hari ini dengan kekurangan ataupun memang tiada pendapatan. Tony, dalam masa sama, selain daripada ini insentif ataupun usaha pihak kerajaan, pemain industri juga mempunyai kaedah yang tersendiri dalam usaha untuk memastikan mereka terus survive dan tidak gulung tikar ketika tempoh pandemik ini. Ya. Apa usaha yang boleh ataupun inisiatif yang boleh dilakukan oleh pemain industri sendiri, terutamanya seperti dalam aspek promosi ataupun mungkin melihat kepada pengukuhan sektor pelancongan domestik dan tidak terlalu bergantung kepada pelancong asing dan juga bantuan yang menyeluruh daripada kerajaan? Terutama sekali sebelum pemain industrial untuk haruslah maksud saya tak haruslah just menunggu suntikan ataupun bantuan daripada kerajaan. Sebaliknya, pemain industrial yang seharusnya first sector untuk kurangkan kos, kurangkan apa-apa liability yang tidak diperlukan supaya dia akan ringan badan. Jadi dia akan lebih senang untuk going further. Jadi yang selain daripada itu, katakan tadi ada you mentionkan mengenai promosi, ya itulah antara satu kaedah untuk menarik balik pelancong semasa PKPD ataupun yang MCO, TEMCO, whatever yang telah tamat. Sebab sebelum ni maksud saya setelah MCO yang bermulai dari 13 Mac tu, setelah tamat, industri pelancongan ini ada pulih dengan support daripada pelancong tempatan. Cuma sadly speaking disebabkan statistik kes ini meningkat, jadi PKPD telah dilaksanakan dan buat masa ini memang tak ada apa-apa yang dapat dibuat. Tapi pemain syarikat juga disarankan untuk katakan diversify. Katakan untuk menceburi dalam bidang aquaculture, agroculture maupun logistik dengan menggunakan resources yang sedia ada ataupun workforce yang sedia ada. Okey, Tony, boleh ringkaskan setakat ini mungkin Tony ada maklumat berapa travel agent yang telah terpaksa tutup operasi sejak PKP Mac lalu? Statistik buat masa ni saya belum ada, tapi yang setahu saya memang agak ramai lah. Okay. Memang agak ramai. Okey, Tony. Memang tidak. Okey, Tony, boleh ringkaskan apa recovery proses ini dan bagaimana pemain-pemain industri dapat mengembalikan keyakinan pelancong tempatan dan juga antarabangsa? Ringkasnya, Tony. Okey, yang paling ringkas untuk menarik balik semula pelancong maupun tempatan ataupun foreign. I think pemain industri harus sentiasa mengamalkan praktik SOP yang ketat dan teliti, di mananya mengikut SOP yang disarankan oleh KKM ataupun agensi kerajaan. Sebab antara satu fobia yang dihadapi oleh pelancong adalah ketakutan
semasa infection, semasa melawat ke tempat-tempat yang tertentu. Saya rasa itu faktor yang paling utama. Kedua, memberi promosi yang menarik sebab kebanyakan pelancong telah sedikit sebanyak memang ada impact daripada segi pendapatan disebabkan oleh COVID-19 ni. Jadi untuk pelancong yang masih sudi untuk melancong, saya rasa bajet pun antara satu faktor yang tengok oleh pelancong itu. Baik, terima kasih Tony Chiu, pemain industri pelancongan di negeri Sabah bercakap mengenai survival ataupun kesan COVID-19 di negeri Sabah yang ketika ini dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Terima kasih Tony di atas perkongsian itu tadi. Okay, thank you. Baik, Buletin Awal ini akan berhenti seketika. Kembali selepas ini.